tanquluhu ila al-udwi. Faham? Qasadlah oleh kamu akan dia. Apa maksud mengqasad akan dia? Iaitu dengan memindahkannya. Jadi dalil bagi qasdut turab dengan naqlut turab, dalil bagi keduanya itu terdapat dalam perkataan amar, fi'il amar, fatayammamu sa'idan thayyibah. Wa fi dhimnin naqli al-wajibi qarnun niyati bihi kama sayati al-qasdu. Al-qasdu mubtada muakhar, wa fi dhimni khabar muqaddam, qarnu fa'il kepada wajib, al-wajib. Faham? Dan di dalam kandungan memindahkan, maksudnya dalam kandungan perkataan memindahkan itu, yang wajib oleh mengiringkan niat dengannya nakal. Jadi dalam kita pindahkan tanah tu, wajib menyertakan bersama dengan pindah itu apa? Niat. Faham? Maka dalam nakal itu ada qasad. Walaupun ayat itu maksudnya pindahkan tanah, tapi maksudnya qasadkanlah tanah. Sebab apa? Semasa kita pindahkan tanah tu, kita kena niat. Faham? Niat itulah maksudnya qasad. Kalau orang tu dia pindahkan tanah tak ada niat, tak sah. Dia contohnya, dia duduk, tangan letak bawah. Di tangan ada tanah, alang-alang ada tanah, tayamum je, contohnya kan. Jadi masa dia pindahkan tanah tu, dia tak ada qasad. Nanti kamu akan belajar, semasa tayamum, niat itu perlu ada pada dua tempat. Pertama ketika tepuk, masa dia tepuk tu kena niat. Sekali lagi dia niat semasa. Faham? Jadi kenapa dalam tayamum ni ada niat sebelum sapu kalau wuduk kan, masa kita ambil air, mana ada syarat niat. Niat hanya diperlukan ketika basuh muka. Tapi dalam tayamum ni lain. Semasa memindahkan tanah itu sendiri perlu ada qasad, iaitu tanah itu akan digunakan untuk tayamum. Ambil daripada mana? Daripada ayat fatayammamu sa'idan thayyibah. Wa innama sarrahu bihi awalan ri'ayatan li lafzil ayati ala anna jama'atan iktafau 'an at-tasrih bihi bin naqli. Hanya saja mereka para ulama telah menyebut secara sarih dengannya apa? Qasad. Dia sebenarnya qasad itu dia ada dhimnan. Tetapi kalau dalam kitab dia sebut asing. Satu qasdut turab, yang kedua naqlut turab. Jadi kenapa ulama tidak menjadikan memindahkan tanah tu hanya dhimnan, terkandung dalam, tetapi sebut juga secara asing? Pindah lain, qasad lain. Kenapa mereka berbuat demikian? Bahkan memindahkan tanah itu disebut awal, qasad tanah. Kan dalam ni pun qasad dulu sebut, baru sebut nakal kan. Wa innama sarrahu bihi ay bil qasdi awalan, maksudnya qabla an-naqli. Kenapa? Illah dia apa? Maf'ul li ajli dia apa? Ri'ayatan li lafzil ayah. Kerana menjaga, meraihkan lafaz ayat. Lafaz ayat, iaitu lafaz ayat tayammamu. Tayammamu ni maksudnya iqsidu kan. Itu maksud lafaz ayat. Walau bagaimanapun, anna jama'atan iktafau, walau bagaimanapun satu kumpulan daripada ulama, maksudnya daripada ulama Syafi'i, jama'atan ay minasy-Syafi'iyah, iktafau, berpada daripada menyebutnya secara jelas. Nya apa? Nya qasad dengan nakal. Maksudnya sebahagian ulama Syafi'i dalam menyenaraikan syarat-syarat tayamum, mereka hanya berpada dengan sebut nakal, dia tak sebut qasad. Faham? Itu maksud iktafau 'an at-tasrih ay bihi ay bil qasdi
bin naqli. Mereka berpada dengan sebut naqal, tak sebut qasad. Ada juga begitu. Maksudnya mutaqaddimin lah. Namun untuk mutaakhirin ni, kalau tak sebut takut tak tahu. Benda tu sebenarnya ada bila sebut naqal. Dalam naqal tu ada qasad. Namun untuk mubtadiin, bagus benda itu disebut secara asing supaya sedar kewujudannya. Zakarahu fi syarh as-saghir bi asrah mim fil kabir. Perkara ini disebut oleh Imam Rafi'i dalam syarah saghir dengan lafaz yang lebih sarih berbanding yang beliau sebut dalam Asy-Syarhul Kabir. Itu masalah teknikal berkaitan dengan qasdut turab, naqlut turab. Seterusnya tafri'. Duduk. Falau. Ini tafri' daripada wa arkanuhu naqlut turab. Falau. Walau naqala turaba min wajhin ila yadin yan pada sa'adaihi pada masjihi au akasa ay naqalahu min yadin ila wajhin fa bil asafi. Jadi lanjutan daripada itu, maka kalaulah memindah ia syakhs, seseorang. Mindah apa? Pindah tanah. Min wajhin, daripada wajah ke tangan. Daripada wajah ke tangan. Macam mana surah dia? Bi an hadatha alaihi alal wajhi ba'da mashil wajhi. Faham? Maksudnya dia telah sapu muka dengan tanah, dia tepuk, dia sapu. Selepas dia sapu muka, hadasa 'alal wajhi at-turab. Maksudnya tanah telah angin bawa ke, jadi muka dia ada tanah. Dia dah sapu dah sebelum tu. Kemudian hadatha 'alaihi, baru datang atas muka dia tanah. Selepas dia dah sapu tanah. Sebab dia nak bagi misal pada tangan tu. Sebab tu dia taswirkan begitu. Jadi tanah dia ada kat muka. Dia tepuk tanah yang kat muka tu, dia gunakan untuk sapu tangan, untuk menyapu tangannya. Faham? Ataupun sebaliknya. Ataupun keadaan sebalik. Macam mana tu? Naqalahu, dia memidah ia akan dia tanah, min yadin, daripada tangan ke muka. Ataupun tangan dia ni ada tanah, dia terjatuh tadi, tangan penuh tanah. Jadi dia ambil tanah kat tangan tu, dia guna untuk sapu muka. Surah pertama tadi ambil tanah kat muka, guna untuk sapu tangan. Boleh tak? Maksudnya adakah dengan dua cara tadi tersempurna, terrealisasi syarat pindah, memindahkan tanah? Kafa, memadai yang demikian itu cukup. Tak kisahlah tanah tu ambil daripada mana pun tak ada masalah, asalkan berlaku pemindahan tanah. Walaupun tanah tu diambil daripada tubuh dia sendiri, kat perut dia ada tanah kan, tepuk perut dia, tak ada masalah. Faham? Dia bagi contoh muka dengan tangan ni nak bagi mubalarah lagi. Hatta kalau tanah tu diambil daripada anggota tayamum sendiri pun tak ada masalah, asalkan proses pindah tu berlaku. Faham? Kafa fil asah wa kadza, maksudnya seperti mana memadai pada surah yang sebelum ini, memadai juga surah berikut. Wa kadza ai kama yakfi an-naqlu fil mas'alataini sabiqataini. Begitulah juga pada masalah berikut. Macam mana masalah berikut? Wa kadza law akhadhahu min al-'udwi wa raddahu ilaihi, pun boleh tak? Yakfi fil asah. Muka dia ada tanah, angin tiup tadi kan. Kan kita kata yang tak boleh tu kalau dia terus sapu, tak boleh. Jadi cara dia simple. Dia ambil tanah tu, ada kat tangan, lepas tu dia kembalikan ke muka dia, maka boleh berlakulah proses memindahkan tanah. Tapi kalau angin menyapu tanah atas muka dia dan dia terus sapu, di situ masalah, iaitu tidak ada proses naqlut turab. Faham kan? Muqabil asah kata apa?
Wasani la yakfi an-naqlu fihi ma. Tidak memadai nakal pada dua surah yang dinyatakan tadi. Yang tadi itulah yang dalam matan. Fihi ma fil mas'alataini sabiqataini fil matni, iaitu mengambil tanah daripada muka untuk diguna pada tangan, mengambil tanah daripada tangan guna pada muka. Sebab apa tak boleh pula muqabil asah? Li'annahu naqlun. Lam tu illah kepada la yakfi, kerana yang demikian itu adalah pemindahan daripada tempat fardu. Maka hukum dia sama seperti memindahkan daripada sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain. Faham? Dia kata tak boleh. Sebab tanah tadi ambil daripada mana? Ambil daripada muka. Muka kan mahal fardu. Betul tak? Muka mahal fardu. Tak boleh. Tangan ke muka, tangan mahal fardu, tak boleh. Kenapa tak boleh pula? Kenapa mengambil daripada mahal fardu tak boleh? Dia kata seperti mana tak bolehnya an-naqlu min ba'dil udwi ila ba'dihi. Dikiaskan. Dia kata seperti mana an-naqlu min ba'dil udwi ila ba'dihi tak boleh. Sebahagian anggota, contohnya tanah ada dekat sini, kan? Ada dekat sebelah muka dia. Dia pindahkan macam ni lah, dia sapu. Faham? Daripada kanan ke kiri. Tak boleh kan? Tak boleh. Maka ini pun tak boleh jugalah. Dia cuba kiaskan. Sebab muka sebelah kanan ke muka sebelah kiri dipanggil daripada anggota wajib ke anggota wajib, kan? Samalah juga, tanah ambil daripada muka pergi kat tangan, daripada wajib, anggota wajib kepada anggota wajib, daripada tangan ke muka. Wadufi'a, disanggah pendalilan tadi. Wadufi'a apa? Ta'lil tadi tu. Wadufi'a ta'lil tadi tu disanggah. Bi annahu bil infisali inqata'a hukmu dhalika al-'udwi anhu bi khilafi tarjidi. Kita katakan tak sama. Yang kamu bagi contoh tu, kita pun setuju tak boleh. Iaitu tanah daripada belah kanan kita leretkan ke sebelah kiri. Tak boleh. Maksudnya tanpa berpisah. Tanpa tanah tu dipisahkan. Tapi dalam surah ni lain. Kita ambil tanah kat muka, kita pindahkan ke tangan. Maka telah berlaku infisal. Faham? Kalau leretkan tanah, dia tak bercerai. Tanah tu tak bercerai. Wadufi'a, disanggah ta'lil tadi bi annahu, apa dia? Dhamir syan bil infisal, dengan terpisahnya. Terpisah apa? Terpisah tanah. Terputuslah hukum yang demikian anggota daripadanya tanah. Maksudnya bila kita ambil tanah tu daripada muka, maka tanah tu dah dikira asing, dah kira tak ada hukum muka. Bi khilafi tardidit turabi 'ala al-'udwi. Faham? Berbeza kalau kita hanya sapu-sapukan tanah atas anggota yang sedia ada tanah atas dia. Yang tu memang tak boleh, kan? Sebab bila tanah tu ada dekat muka, kita hanya ratakan, maka hukum tanah tu yang kat muka tu masih kekal. Tapi bila kita pisahkan dengan cara tepuk, kembalikan, dia dah dikira yang lain. Tak apalah tu. Wa 'alal awwal fil ula. Wa in jaraina 'alal qawlil awwal wa huwa al-asah fil ula, ay fil mas'alatil ula. Kalaulah kita berjalan, maksudnya berpegang atas qaul yang pertama pada masalah yang pertama. Masalah pertama apa? Memindahkan tanah daripada muka ke tangan, kan? Dalam matan. Macam mana kalau surah dia baca law ila al-ukhra bi khirqatin mathalan. Macam mana kalau dia buat surah macam ni? Kalaulah memindah ia syakhs yang mutayammim daripada salah satu dua tangan ke al-ukhra, ay al-yad al-ukhra. Ila al-ukhra ay ila al-yad al-ukhra, ke tangan yang lain.
bi khirqah, memindahkan itu dengan perca, kain. Tadi dia pindahkan pakai tangan kan. Sekarang ni dia ambil ni kain, dia tangan dia, misalnya dua-dua tangan dia ni ada tanah ataupun sebelah kiri contohnya. Jadi dia sapu tanah dekat, dia sapu kain dia. Kemudian kain yang ada tanah tu dia sapu dekat tangan kanan. Itu surah dia. Boleh tak buat macam tu? Fafihi, maksudnya pada yang telah disebutkan daripada masalah ni ada dua wajah dalam kitab Kifayatun Nabi. Salah satu daripada dua pandangan la yakfi. Sebab apa? Sebab memindahkan tanah daripada tangan kiri ke tangan kanan atau tangan kanan ke tangan kiri, dia sama macam memindahkan tanah daripada bahagian muka sebelah kanan ke kiri. Sebab dia menganggap dua tangan ni satu anggota. Nampaknya dhaif. Li'annahuma ka'udhun wahid wa sani. Yakfi linfisali at-turab. Faham? Kerana dengan kita memindahkan tersebut, maka bercerailah tanah. Bila bercerai tanah, maka hukum dia sudah tidak diiktibarkan daripada mana dia datang. Kita tak tengok dah. Ini yang muktamadnya. Seterusnya, li'adami naqli, kalaulah kalau dia berlumur, contohnya dia nak tayamum muka kan, dia tak ada pakai tangan, muka terus direct ke tanah macam tu. Kalau tangan dia macam tu, boleh tak? Macam-macam fuqaha dia fikir. Tu orang sufi marah apa taswir benda, tak meningkatkan iman dia kata. Okey, kalaulah apa, dia berlumur pada tanah dengan anggota lah, anggota yang nak kena sapu tu. Kalau muka lah, kalau tangan tanpa uzur, dia boleh je, boleh guna tangan sapu dia saja, tonyoh muka kat tanah. Boleh tak buat macam tu? Jadi tak terrealisasi tak syarat ataupun rukun tayamum, iaitu memindahkan tanah? Qila, ada satu wajah dhaif, la yakfi. Maksudnya yang telah disebutkan tadi, tama'uk tadi tu la yakfi. La yakfi maksudnya at-tama'uk bidzalika. Kenapa tak boleh pula? Kenapa tak memadai buat cara macam tadi? Li'adamin naqli, kerana tiadanya apa? Nakal. Dia kata dalam surah ni tak cukup rukun, iaitu memindahkan tanah. Mana proses pindah tanah? Tak ada. Dhaif. Pendapat yang muktamadnya wal asahu, menurut dan pendapat yang asah, yakfi, memadai. Jadi muqabil asah kata tak sah. Sebab apa? Kalau dia hanya tonyoh muka dia dekat tanah, proses memindahkan tanah tu tak berlaku. Jadi muqabil asah jawab, dakwaan kamu bahawasanya surah tadi tidak ada memindahkan tanah dibantah. Sebenarnya ada. Memindahkan tanah tu ada. Macam mana? Macam li'annahu, kerana sesungguhnya perbuatan tadi tu adalah memindahkan tanah berlaku, tapi dia memindahkan bil udwil mamsuh ilaihi. Bil udwil mamsuh ilaihi. Faham? Ilaihi muta'alliq kepada naqal, bukan muta'alliq kepada mamsuh. Kerana sesungguhnya dia tama'uk tadi adalah memindahkan dengan anggota yang disapu kepadanya anggota yang disapu. Maksudnya kita guna anggota tu sendiri untuk pindah. Kalau tanah nak sapu kat muka, kita gunakan muka tu untuk pindah. Jadi muqabil asal dia melihat proses pemindahan, maksudnya masih dengan mamsuh ilaihi ni,
dia kena dua anggota lain-lain. Faham? Yang memindah anggota lain, yang dipindah kepadanya lain. Faham? Maksudnya, kalau nak sapu muka, yang memindahkan itu, dia kena, bukan muka lah. Dia kena tangan ke, pakai kaki ke, ikut lah. Dan yang dia kena lain. Tapi kita tak kisah nak pindahkan pakai anggota yang sama ke, anggota lain ke, tak ada masalah. Macam kita sapu tangan kan, tayamum. Jadi yang kedua, pakai apa? Pakai muka ke tangan kan. Jadi tangan ke tangan juga boleh. Itu hanya didatangkan beberapa furu', hanya sekadar tashkhizul azhan, nak mengasah akal, memahami syarat ni. Khalas, terusnya. Telah menyebut, maksudnya Imam Rafi'i akan ta'lil tersebut tu ta'lil yang mana tu? Li'annahu naqlun bil udwil tu. Ta'lil kepada muqabil, ta'lil kepada asah tu, jawapan tu. Siapa yang telah sebut? Imam Rafi'i sebut dalam Syarah Saghir. Okey. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rukun yang kedua. Jadi memindahkan tanah tu rukun. Qasad tanah syarat. Memindahkan rukun, qasad syarat. Sebab itu rukun yang pertama dalam tayamum memindahkan tanah. Kita belajar kan? Niat ni dia perlu ada pada rukun yang pertama. Oleh kerana memindahkan tanah tu rukun pertama, maka masa itu dah kena ada niat. Fi awwali juz'in, fi awwali fardin kan, min al-furud, kan itu syarat niat. Maka sebab itu pada nakal itu kena niat. Okey, niat tayamum. Niyatul istibahati salati au nahwiha Ka tawafi wa masil mushafi. Niat mengharuskan solat ataupun seumpama solat. Apa dia seumpama solat? Seperti tawaf dan sapu pula, sentuh Quran. la rabbin hadathi. Tak boleh. Semalam saya dah sebut kenapa dalam tayamum tak boleh niat mengangkat hadas. Bila kita niat, kita kena niat benda yang kita nak buat, benda yang kita nak hasilkan. Itu konsep dalam niat. Oleh kerana daripada tayamum kita tak boleh mencapai mengangkat hadas, lalu kita niat. Jadi kita telah niat benda yang sebalik daripada yang kita boleh capai. Jadi dia kontra antara niat dengan maksud. Soalannya dia tak niat lah. Dia tidak niat perbuatan. Sebab daripada perbuatan tu tak boleh mengangkat hadas, dia niat mengangkat hadas. Jadi dia tak niat. Faham? Tak boleh mengangkat hadas. Kerana ini ialah kenapa tak boleh niat mengangkat hadas. Kerana li'anna tayammuma la yarfa'ul hadatha. Lagi? Walau nawa fardhat tayammumi. Kemudian dibahaskan masalah kedua. Dalam wuduk kita boleh macam-macam niat. Saja aku ambil wuduk, saja aku melaksanakan fardu wuduk, saja aku menunaikan wuduk saja, pelbagai. Dalam tayamum ni boleh tak dia niat nawaitu fardhal tayamum? Kalau wuduk boleh nawaitu fardhal wudu. Tapi dalam tayamum walau nawa fardhat tayammumi lam yakfi. Tidak memadai ia niat tadi. Ia niat fardu tayamum tu tak memadai. Pelik kan? Tak boleh. Tayamum dia tak boleh niat nawaitu fardhat tayamum, tak boleh. Saja aku tayamum, saja aku melaksanakan kefarduan tayamum, tak boleh. Fil asah. Wasani Yakfi kama fil wudu. Wasani kata yakfi, yang demikian itu memadai. Dia kiaskan dengan apa? Wudu. Kama fil wudu. Wasani yakfi
kama maksudnya dikiaskan ataupun dinazirkan. Kaf ni mungkin kaf tanzir. Dia kata seperti mana dalam wuduk boleh dan tayamum boleh. Wuduk adalah bersuci, tayamum bersuci. Dalam tayamum boleh, dalam wuduk boleh, tayamum boleh. Itu dia panggil, dia guna kama. Dia punya hujah dia apa? Dia samakan masalah yang serupa dengannya. Itu dia panggil hujah dengan mengambil satu masalah yang serupa dengan masalah yang sedang dibincangkan dan memberikan hukum yang sama. Namun wa farraqal awwalu maksudnya wa farraqa qailul awwal. Qailul awwal lah. Dia sebenarnya al-awwal tu maksudnya al-wajhul awwal. Telah membezakan oleh wajah yang pertama. Wajah yang pertama bukan orang. Dia membezakan ni kan perbuatan orang. Perbuatan orang ke perbuatan wajah? Orang kan? Jadi wa farraqal awwalu ay wa farraqa qailul wajhil awwali. Dan telah membezakan ataupun telah menyatakan fariq ataupun qail awal ni telah menyatakan qiyas muqabil al-asah ni. Qiyas ni adalah qiyas ma'al fariq. Jadi bila muqabil dia bagi hujah dalam bentuk qiyas dan kita nak tolak hujah dia, kita guna konsep mengapa qiyas dia tak betul. Mengapa? Antara sebab-sebab qiyas jadi tak betul apabila maqis dengan maqis alaih ni tidak serupa. Jadi mana boleh kita qiyas ma'al fariq dia bagi. Maqis dengan maqis alaih ada ciri berbeza. Jadi bila ciri beza tak boleh disamakan segi hukum. Wa farraqal qailul wajhil awwali bi anna tayammuma taharatu daruratin la yasluhu an yakuna maqsudan. Walidzalika la yustahabu tajdiduhu. Bikhilafil wudu'i. Ini. Jadi qail yang pertama dia hujah, kita tak boleh samakan tayamum dengan wudu. Tayamum ni adalah taharah darurah. Kalau wudu taharah asliyah asal. Dia darurah, dia badal. Jadi darurah ni bawah sikit daripada yang asal. Jadi oleh kerana tayamum ni taharah darurah bi anna tayammuma taharatu daruratin la yasluh. Tidak boleh ia tayamum. Bahawa jadilah ia tayamum itu akan maksud. Jadi tayamum dia bukan taharah yang maksud. Dia alternatif. Dia simpanan. Faham? Dia bukan maksud. Dia digunakan bila darurat. Jadi sebab itu kalau kita kata sahaja aku melakukan fardu tayamum, jadi seolah-olah tayamum tu maksud. Faham? Sedangkan sifat tayamum tu dia bukan taharah yang maksud. Faham? Kalau wuduk dia memang taharah asal, fardu. Maknanya benda tu memang fardu. Bila nak ambil semayang, fardu dia kena ambil wuduk. Tapi tayamum konsep dia bukan asal. Maka bukan maksud. Dia menggunakan perkataan fardhu tayamum itu bercanggah dengan sifat dia itu yang bukan maksud. Faham? Walidzalika, oleh kerana yang demikian itu. Walizalika maksudnya apa? Oleh kerana yang demikian itu, yang demikian bahawasanya tayamum itu taharah darurah dan dia bukan maksud. Faham? Walidzalika walikauni tayammumi taharatu daruratin wa ghairu maqsudin. Oleh kerana tayamum ni dia adalah taharah darurah dan dia ni bukan maksud, la yustahabu tajdiduhu. Tidak disunatkan kita apa? Tajdid. Tayamum ni tak tajdid. Dia buat bila perlu. Dia buat apa nak buat 2 kali tajdid kan? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa faedah. La yustahabu tajdiduhu. Bi khilafi, hal keadaan berbezanya tayamum itu dengan wudu. Wudu lain, dia maksud disunatkan tajdid. Faham? Dia adalah asal. Seterusnya, Kalau nawat tayammuma lam yakfi jazman.
walau nawat tayammuma lam yakfi jazman. Kalaulah Kalaulah berniat ia akan tayamum. Dia kata nawaitu tayamum pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Nawaitu fardhu tayamum tak boleh, nawaitu tayamum tak boleh. Dia tayamum dia niat lain lah. Tidak memadai. Ia niyatut tayamum sahaja, jazman tanpa khilaf. Wal kalam Al-kalamu huna fi niyatil musahhahati lit-tayammumi fil musahihati litayamumi fil jumlati. wa sayati ma yustabahu bihi bisababiha. Sekarang ni dia dalam tayamum ni dia memang macam-macam bahasan. Sebab dia bukan benda yang asal, so syarat dia ketat sikit. Faham? Wuduk tak ada semua bahasan. Dengan kita di sini ni, sekarang ini adalah seputar niat yang mensahkan tayamum secara umumnya. Wasayati dan bakal akan datang ma yustabahu bihi bisababiha. Perkara-perkara yang diharuskan dengan perkara tersebut dengan sebab niat. Faham? Nanti kita akan belajar tayamum ni dia ada 3 martabat niat dia. 3, 2, 1. Dia bahagi kepada 3. Kalau dia niat martabat yang nombor 3, dia tak boleh buat yang nombor 2, nombor 1. Kalau dia niat nombor 2, dia boleh buat nombor 3 tapi tak boleh buat nombor 1. Kalau dia niat martabat nombor 1, maka dia boleh buat 2 dan 3 kan. Kamu dah belajar. Itu perbincangan lain. Sekarang kita nak membincangkan kaifiat niat. Niat ni, cara niat tu macam mana? Faham? Yang seterusnya, dengan niat apa yang boleh buat, itu cerita lain. Okey, seterusnya. Wa yajibu qarnuha bin naqli. Bi awalihil hasili bi dharbi Wa kadza istidamatuha ila masi syai'in min al-wajhi ala sahih. Wajib, terjemah? wajib menyertakan niat. Wajib menyertakannya niat dengan memindah. Maksudnya tadi saya dah sebut, masa kita pindah tu, kita kena niat dah. Sahaja aku mengharuskan solat. Apa maksud bi awwalin naqli al-hasil, yang terhasil awalnya nakal itu bidarbi, dengan pukul. Maksudnya masa awal dia pukul, seawal pukul tu kena niat. Dia bukan pukul dulu baru niat, tak. Seawal pukul. Sebab apa? Pukul adalah perbuatan juzuk yang pertama daripada perbuatan memindahkan. Maka awal tu dah niat. Lagi? Dan demikian juga berterusannya niat sehingga menyapu sebahagian daripada wajah. Ini ada khilaf. Adakah seorang itu dia wajib mengistihdarkan niat dia antara tepuk dengan sampai kat muka? Dia panggil istidamatun niyah ma bainan naqli ma bainadh dharbi wa mashil wajhi, tengah tu, on the way. Adakah wajib mengekalkan niat daripada tengah-tengah tu, antara tepuk dengan sapu? Dalam matan ni dia kata wa kadza istidamatuha ay an-niyati ila mashi syai'in minal wajhi ala sahih. Wasani la maksudnya la tajibu al-istidamah, tak perlu. Ittifa'an bi qarniha bi awwal arkan. Kenapa tak perlu? Kerana berpada dengan mengiringkan niat di awal rukun sama macam wudu, tak perlu. Maksudnya macam kita ambil wudu kan, kita niat kat mana? Muka. Lepas kita niat muka, kita kena teruskan niat ke masa basuh tangan? Ataupun masa kita niat kat dahi, masa kita sapu bawah ni kena kekalkan niat ke? Kena ada istihdar bayangan saja aku ambil wudu, saja aku ambil wudu? Tak perlu kan? Jadi pendapat yang kedua mengatakan tak perlu. Sama macam wudu kan tak perlu. Maka wa ajabal awwalu
لأن أول الأركان في التيمم Maqsudun li ghairihi bi khilafihi fil wudu'. Sebab itu dalam tayamum ni niat kena ada dua kali. Dia tak boleh dia maksud sebenar daripada tayamum ni ialah sapu muka, tu maksud. Memindahkan tanah tu wasilah. Dia rukun juga tapi dia bukan maksud. Dia adalah penyampai kepada yang sebenar, iaitu ke muka. Jadi oleh kerana jadi tak bolehlah samakan dengan basuh muka dengan niat masa tepuk. Oleh kerana niat masa tepuk ni dia bukan niat pada benda yang memang maksud dalam tayamum, maka sebab itu niat itu tidak memadai. Kita kena terus adakan niat tu sampailah dia sapu muka. Yang ni yang core sebenarnya. Faham? Dia tak boleh masa tepuk je ada, lepas tu dah tak ada. Tak boleh. Sebab apa? Tepuk bukan maksud, dia adalah wasilah. Maksud sebenarnya adalah muka. Jadi sebab itu kena ada apa? Istidamah. Maksud istidamah ni apa maksud dia? Satu, maksud istidamah ni masa dia tepuk ni, on the way tangan tu dia kena niat saja aku kena ada. Itu maksud istidamah. Faham? Tapi sebenarnya ini salah satu daripada masalah dalam minhaj yang ditarjihkan, yang sahih kan, ditarjihkan tapi sebenarnya dia dhaif. Faham? Pendapat yang muktamadnya tidak wajib istidamah. Tak wajib. Ini salah satu, bukan salah satu, ini yang pertama. Ini yang pertama dalam minhaj yang mana ditarjihkan, disebut sebagai muktamad tapi sebenarnya tidak muktamad. Muktamadnya tidak wajib istidamah. Apa maksud ataupun apa implikasi daripada kita kata tak wajib istidamah? Implikasi dia, yajuzu uzubun niyah ma bainal ad-darbi wal masah. Maksudnya, kalau kita kata istidamah ni tak wajib, masa on the way sampai ke muka tu, kalau kosong hati dia daripada istihdar tu, tak mengapa. Faham? Tapi secara pasti, masa dia sapu muka, kena ada niat. Di tengah-tengah tu yang tak perlu. Tapi masa kat muka, mesti kena ada. Faham? Mesti kena ada. Wa kadza istidamatu ila al-mas'i ila mas'i syai'in min al-wajhi 'ala sahih. Okey, seterusnya. Pembahasan sekarang ni dia masuk kepada yang tadi itulah. Apakah perkara-perkara yang diharuskan dengan tayamum? Yang maksudnya pembahasan dipanggil maratib niyah fi tayamum. Dia ada 3 pecahan dia. Dan saya dah sebut sebelum ni ada kekeliruan berlaku. Orang tanya soalan kan, saya ni ambil wudu untuk baca Quran, untuk sembahyang sunat. Adakah boleh guna sembahyang fardu? Tak ada masalah. Faham? Tafsil dalam perkara ni tak ada dalam wudu, dia ada dalam tayamum. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna wa tayammumi fardan wa naflan ay istibahatahuma ubiha lahu. Jika sekiranya seorang itu niat tayamum bukan fardu dan sunat. Sekiranya seorang itu berniat dengan tayamum, dengan tayamum tu dia niat nak buat apa? Faham? Sekiranya berniat seseorang itu dengan tayamum akan fardu dan nafil, ai istibahatahuma. Maksudnya dia niat, dia tayamum ni dia nak buat sembahyang sunat, sembahyang fardu, contoh. Dua-dua dia niat sekali. Maka diharuskan akan kedua-duanya baginya. Maksud dia boleh buat, itu jelas lah. Dia niat dua-dua, boleh buat dua-dua. Itu jelas. Wa illam yu'ayyin al-fardha fa ya'ti bi ayyi fardin syaa. Wa in 'ayyana fardan jazalahu fi'lu fardin ghairihi. Kalau dia tak tentukan,
Dia tak tentukan nak buat fardu apa. Dia sebut saja aku tayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu. Macam tu je. Dia tak sebut zuhur, tak sebut asar. Maka dia boleh apa? Dia boleh fayati, maka mendatangkan ia dengan mana-mana fardu yang dia nak. Tak kisah. Tapi kalau dia tentukan saja aku tayamum untuk sembahyang zuhur contohnya, boleh tak dia guna sembahyang asar? Boleh. Harus juga sama. Jazalahu fi'lu fardin ghairihi ay ghairi ma ayyana. Jazalahu fi'lu fardin ghairihi ghairi ma ayyana. Au ataupun berniat ia akan sunat selepas buat fardu. Ataupun dia berniat apa fardu, maka baginya syakhs tadi sunat bersama fardu menurut pendapat yang mazhab taba'an lahu. Maksudnya dalam niat dia tak niat sunat langsung, niat fardu, boleh buat benda sunat.